warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Warattilil Qur'ana tartila. Sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada kali ini kita akan membaca satu bab berkenaan dengan bab ma jaa fi fadli Yasin. Bab yang datang ia pada menyatakan kelebihan membaca surah Yasin. An Anas qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna likulli syai'in qalban wa qabla Quran Yasin. Kata Nabi SAW daripada Anas bin Malik, katanya Rasulullah bersabda bahawasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu ada hati. Dan hati kepada Al-Quran itu ialah surah Yasin. Setiap daripada sesuatu ada jantung dia, ada hati dia. Maka hati, jantung kepada surah, kepada Al-Quran ialah surah Yasin. Jadi istimewanya tuan-tuan, surah Yasin ni sampai dipanggil qalbul Quran, jantung, hati kepada Al-Quran itu. Subhanallah. Jadi janganlah kita sebut bila ada orang baca surah Yasin, hang ni macam tak ada surah lain. Yasin, 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 Yasin. Sebab Nabi sebut kelebihan-kelebihan membaca surah Yasin. Yalah macam Quran tu Yasin saja. Yalah dia jantung. Tak ada Quran, tak ada Yasin ni tuan-tuan. Lebih kurang macam tu. Sehinggalah kelebihan membaca Yasin itu menyerupai beberapa kali membaca daripada Al-Quran. Ketahuilah wahai saudaraku, bermula surah Yasin itu banyak kelebihannya dan banyak faedahnya tersebut di dalam kitab-kitab yang telah dikarang oleh ulama dan dikeluarkan oleh mereka pula akan hadis-hadisnya yang menunjukkan kelebihan membaca surah Yasin. Adapun bagi Imam Abu Isa At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi telah dikeluarkannya satu hadis yang menunjukkan atas kelebihan surah Yasin itu dengan katanya, An Anas qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi tiap-tiap sesuatu itu ada hati, ada pati, ada inti, dan bermula pati, inti, hati kepada Al-Quran ialah surah Yasin. Tuan-tuan yang saya muliakan, banyak orang mempertikaikan bacaan Yasin, khususnya bacaan Yasin pada malam Jumaat. Katanya Nabi tidak mengerjakannya, Nabi tidak membuatnya. Memang Nabi tak sebut khusus malam Jumaat, tapi Nabi sebut sesiapa yang membaca Yasin. Siapa yang membaca Yasin? Bila terpulang pada kita nak baca bila? Melainkan pergi baca pada tempat yang diharamkan baca. Hidup sila dalam tandas. Buat apa Adin? Baca Yasin. Yang tu haram lah. Ni dia ramai-ramai bersila ni, buat apa ni dalam masjid? Kami baca Yasin. Silakan. Silakan. Nabi tak buat. Kalau nak kira Nabi buat, mikrofon kamera kita sampai 5 malam ni pun tak ada. Tak ada kan? Jadi jangan kita cakap tu tak ada. Benda asalnya harus, selagi mana tak datang yang hukum haram, haruslah. Selagi mana tak ada dalil yang mengatakan ianya adalah haram, maka buatlah benda itu. Tuan-tuan nak pakai kamera kecil ke, kamera besar ke, nak pakai mikrofon ke, nak pakai CCTV ke, duk cakap seorang-seorang dalam kuliah, silakan. Tuan-tuan ingat tak dulu zaman Covid hari tu, ramai ustaz cakap seorang-seorang. Ada Nabi ceramah seorang-seorang. Duduk dalam bilik cakap seorang-seorang. Siti Aisyah duduk ngendap. Laki aku ni buat apa?
Tak ada. Tapi waktu COVID hari itu, semua ustaz buat online. Cakap seorang-seorang dia. Cakap dengan siapa? Jadi jangan kita kata bahawa benda tu Nabi tak buat saja. Tak boleh. Nabi tak buat je tak boleh. Dalam Islam dia ada 5 hukum. Bukan ada 6. Sekarang ni seolah-olah ada 6. Haram, wajib, harus, makruh, sunat. Satu lagi, Nabi tak buat. Hukum nombor 7, dalilnya mana? Dalil. Ini hukum nombor 7 pula. Lama-lama pakat tak buat habis. Pasal apa? Pasal semua pakat cari dalil semua dah. Yang keduanya, pasal Nabi tak buat. Berapa banyak benda tuan-tuan, Nabi tak buat. Saya ceramah atas kapal terbang. Saya ingat lagi bila ceramah saya di-downloadkan download dalam kapal terbang. Boleh buka rancangan Malaysia punya, nampak ceramah agama. Kalau dah jodoh atas kapal terbang, mana ada Nabi siarkan ceramah atas kapal terbang. Sebab itu nama dia hukum harus. Selagi mana tidak ada yang mengatakan haram, maka hukumnya adalah harus. Baik. Surah Yasin itu mengapa dikatakan ianya hati? Mengapa dikatakan ianya pati, inti kepada Al-Quran? Al-jawab. Yang pertama, kenapa dikatakan dia adalah jantung Al-Quran, pati Al-Quran, hati Al-Quran? Kerana melengkapi di atas segala ayat yang dalam-dalam maknanya serta keadaannya, ringkas aturannya dan kecil bukunya. Kenapa Yasin itu dipanggil sebagai hati Al-Quran? Pertama, ayat-ayat di dalam surah Yasin itu mendalam maknanya. Awal-awal lagi dah mendalam dah. Yasin. Kita bila dengar Yasin, dah lain dah. Tang situ saja duk bahas Yasin tu apa. Ya, Abdullah bin Abbas kata, ya, wahai. Sin, manusia. Wahai manusia. Yasin, wahai manusia. Tetapi ada juga riwayat daripada yang lain, ada juga mengatakan Yasin bukan wahai manusia. Yasin, Allah panggil Nabi Muhammad Yasin. Sebab apa Allah panggil Nabi Muhammad Yasin? Sebab selepas ayat yang kedua, ayat yang ketiga, Allah menggunakan perkataan domir. Ka, kamu. Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang bijaksana. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau. Engkau. Sesungguhnya kamu. Siapa? Balik pada Nabi Muhammad. Jangan balik pada tuan-tuan. Tuan-tuan baca tu Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang bijaksana. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah rasul. Oh, aku ni rasul lah. Dia perasan rasul lah. Tu yang timbul Nabi Melayu dulu tu. Bila orang tanya dia, kenapa kamu mengaku yang kamu Nabi Melayu? Rasul Melayu. Dia kata dalam surah Yasin sebut, innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu adalah di antara rasul yang diutuskan. Akulah tu. Oh, kalau gitu semua kita lah Nabi. Innaka, sesungguhnya engkau, kata Allah. Sebab itu ka tu bukan balik pada kita. Ka tu balik pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah demi Al-Quran, sesungguhnya engkau adalah termasuk rasul-rasul yang diutuskan. Siapa dia? Nabi Muhammad. Allah panggil tak Nabi Muhammad dalam ayat tu? Tak. Allah panggil apa? Yasin. Maka ulama-ulama mengatakan bahawa Yasin itu adalah nama lain bagi nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mencari, mengumpulkan nama Nabi ni hampir 200 nama Nabi yang dikumpulkan.
Yang kita selalu ingat Muhammad. Yang kita ingat Ahmad. Yang kita ingat ialah Abul Qasim. Yang kita ingat ialah Muqaffi. Yang kita ingat ialah Toha. Yang kita ingat ialah Yasin. Ini nama-nama yang disebut berkait dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada situ, terus cerita lain lagi. Selepas Yasin, Sayyidina Ali pula kata. Sayyidina Ali kata berkenaan dengan Yasin. Sebab ada yang kata Yasin itu hanya Allah yang mengetahui makna dia. Kita tak tahu. Balik kepada Allah makna dia. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat, kata Allah. Ada benda hak kita tahu, ada benda yang Allah simpankan rahsia dia, maka Yasin itu termasuk huruf-huruf yang dirahsiakan makna dia. Alif lam mim ra, alif lam ra, Toha, Yasin, Nun, Tosin, Mim dan sebagainya. Maka ulama-ulama kata tak payahlah kita cari makna dia, kita simpan, kita taruh balik kepada Allah dengan jawapan Allahu a'lam. Siapa yang kata macam tu? Sayyidina Ali karamullahu wajhah. Kata Sayyidina Ali, tak payahlah cari makna Yasin, Toha, alif lam mim, alif lam ra, tak payah cari. Yang kamu kena cari ialah kenapa selepas alif lam ra, selepas alif lam mim, selepas Yasin, selepas Toha ada perkataan Al-Quran. Alif lam mim zalikal kitab, alif lam mim ra, inna, sebut kitab. Yasin, Quran. Toha, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa, alif lam ra, tilka ayatul kitab. Selepas alif lam mim, selepas alif lam ra, selepas Yasin, selepas huruf rahsia yang Allah sebut dua, Al-Quran ataupun Al-Kitab. Kata Sayyidina Ali, yang kamu kena kaji ialah Quran, bukan pergi kaji Yasin tu. Kenapa selepas Yasin Allah sebut Quran? Kenapa selepas Toha Allah sebut Al-Kitab? Kenapa selepas alif lam mim Allah Ta'ala sebut zalikal kitab? Apa yang ada pada Quran sampai begitu istimewa, diulang sebut selepas huruf-huruf rahsia? Maka sebab itu kata Sayyidina Ali, yang kamu kena kaji ialah wal Qur'anil Hakim, Al-Quran yang bijaksana. Tuan-tuan yang saya muliakan, hari ini kecoh ada dunia yang mendakwa dia telah menghantar robot. Dia menghantar robotik rover ke bulan. Cantik robot dia, tuan. Boleh hantar. Berminggu-minggu, berpuluh-puluh hari baru sampai. Alhamdulillah. Bagus. Orang tanya saya semalam di Labuan, macam mana cerita Ustaz? Bolehkah robot pergi ke bulan? Saya kata robot tu robot, bukan manusia. Robot pergi lah mana pun. Tapi soalan dia, balik daripada bulan tu, agak-agak boleh bawa emas. Dia jumpa ke emas di sana? Apa untung pada penduduk bumi? Apa untung? Terus duk katalah bahawa ini adalah satu kejayaan lah. Apa kejayaan apa? Habis duit banyak. Baik yang buat kat tandas kat negeri hang. Tandas pun tak ada. Jamban pun tak ada. Makan pun tak ada. Baik buat makanan. Tak ada apa pun tuan-tuan. Nak ambil air pun tak ada di sana. Ambil petroleum pun tak ada di sana. Capati pun tak ada di sana. Rumah pun tak ada. Lebih buat apa? Yang ada kehidupan pada kita di sini. Di bumi ni. Hang terokarlah bumi ni tak habis-habis. Beribu tahun dah usia bumi ni. Tak habis lagi diterokar. Tak habis lagi ikan di laut. Dia cari hak di atas tu. Apa hak di laut tu ikan tak pernah habis. Ayam tu tak pernah habis. Telur tak pernah habis. Buah durian tak pernah habis. Beras tak pernah habis. Udara tak pernah habis. Makanlah kamu. Terokarlah kamu. Kamu pinak di atas. Kena bawa bekal.
Oksigen kena bawa, air kena bawa, biskut Mary kena bawa. Kejadah apa nak pi? Tak ada faedah apa. Bila saya cakap macam tu, ustaz ni menolak kemajuan. Habaq mai, kemajuan apa yang bila hang pergi ke sana? Apa yang hang dapat? Kemajuan di sini bila hang buat teroka benda hak dalam dunia ni, kamu dapat kehidupan. Kita meneroka lagi banyak benda di dunia, kita akan dapat kehidupan. Siapa cakap? Al-Quran lah cakap. Dalil? Ni orang tanya dalil. Dalil? Tetapi kita tanya dia pula, apa dalil manusia boleh pergi bulan? Dia tak jawab pula. Dalil dia suratul A'raf. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشْ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ, dan sesungguhnya kami jadikan kamu ini menetap di bumi. Tempat tinggal kamu di bumi. Makkannakum. Makan, tempat tinggal kita. Makan. Dulu cerita Hindustan dulu. Roti kepada or makan. Makan tu maknanya tempat tinggal. Tadi lepas sembahyang Jumaat, ada satu orang yang bercakap Hindustan dengan saya. Dia tanya saya, apa khabar? Saya kata, baik. Lepas tu saya cakap Hindustan dengan dia. Tok Imam tu nganga tengok saya. Ustaz pandai cakap Hindustan. Saya kata, ke sini curi tere mere nindi. Nganga dia. Dia tanya saya pula, siapa yang curi? Saya kata. Ustaz tu tanya, ustaz pandai cakap Hindustan? Oh pandai lah sikit-sikit. Padahal tu lagu memang hafal tu. Tuan-tuan yang saya muliakan, Allah sebut walaqad makkannakum fil ard, dan sesungguhnya. Tu. Taukid tu, penjelasan, keteguhan, ketegasan, sesungguhnya. Gitu. Bila Allah gunakan perkataan laqad, sesungguhnya tempat tinggal kamu hanya di bumi. Tutup buku. Wa ja'alna lakum fiha ma'ish, dan dijadikan kami untuk kamu semua di bumi ini ma'ish, kehidupan. Di bumi ada kehidupan. Ada air, ada makanan. Tak payah nak pergi cari di selatan bulan ada air. Tak payah. Yang bumi dah ada air, nak cari di bulan. Kejadah apa? Astaghfirullahalazim. Sebab itu tuan-tuan kena buka, kena amalkan selalu. Suratul Kahfi. Pagi sekali baca, petang sekali baca. Sebab di akhir zaman ini orang pembohong tu banyak. Ada orang tanya, ustaz, apa kena mengena Suratul Kahfi 1:10 dengan Dajjal? Tak nampak pun ustaz Dajjal dalam Suratul Kahfi. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul. Tak nampak pun Dajjal ustaz. Dah Nabi kata, kalau kamu nak selamat daripada tipu daya fitnah Dajjal, baca Kahfi, bacalah. Ya doh, tak mana Dajjal? Tak ada on. Tak ada ayat Dajjal apa hang Dajjal? Dah Nabi kata bacalah. Banyak soal. Orang kita sekarang ni dia rasa cerdik lebih pada Nabi. Itulah nama dia hikmah. Tu nama dia hikmah, fadilat, kelebihan. Padahal tak disebut pun Dajjal dalam Suratul Kahfi, tak sebut. Tapi dah Nabi kata, siapa yang nak selamat daripada fitnah Dajjal, baca 1:10 surah Al-Kahfi. Baca. Pasal apa hang baca? Tak ada Dajjal pun. Nabi aku suruh baca, aku baca. Kalau hang suruh aku tak baca, pasal hang. Ni yang suruh ni pasal Nabi. Kalau hang memang aku tak ikut cakap hang. Ni pasal hak Nabi. Apa kata Nabi aku ikut. Simple. 15 tahun dulu saya mengajar di satu jabatan. Habis tu dia pun ajak minum kopi. Kuliah hari Jumaat. Habis 10.30 makan dengan penganjur Rustia AJK semua. Mai satu AJK dia tunjuk satu transkrip
Dia kata, Ustaz ni, saya dah buat kajian lah. Saya kutip banyak benda Ustaz. Umur Aisyah kahwin dengan Nabi bukan 9 tahun Ustaz. Bukan 6 tahun nikah, 7 tahun nikah, tinggal serumah 9 tahun. Tak ada Ustaz. Sebenarnya umur Aisyah 16 tahun. 18 tahun. Bukannya umur 9 tahun. Oh ya ke? Ini kita dah buat tu. Hadis yang kata kahwin tak betul kan? Allah, tentang hari ni manusia. Tak betul tak ni? Saya dah baca, buat kajian, dia kata, tu yang orang duk kutuk Nabi tu pasal nikah dengan budak. Oh gitu. Tapi abang, ulama-ulama sepakat yang itulah umur Aisyah kahwin dengan Rasulullah. Ulama tu tak betul kan? Depa khilaf, depa tak jumpa hadis lain. Oh gitu pula. Abang jumpa lah. Jumpa. Kenapa dia cakap macam tu? Pasal ada ustaz dia cakap tak betul. Pertama, bang, dalam Islam cukup umur boleh kahwin. Dalam Islam cukup umur boleh kahwin. Aisyah cukup ada umur dia? Cukup. Selesai masalah. Satu. Yang kedua, Pak siapa yang abang kata 9 tahun duduk serumah dengan Rasulullah? Kecil lagi. Abang pernah jumpa tak Aisyah? Abang pernah tengok tak? Hadis dia tinggi dia 6 kaki ke, 5 kaki ke, 4 kaki ke? Habis tu? Abang pun tak pernah tengok Aisyah. Macam mana abang tolak hadis? 2. Yang ketiga, kita tak usah tengok Aisyah, kita tengok zaman sekarang. Ada tak perempuan kerdil, tinggi dia 3 kaki? Pernah tak jumpa perempuan yang rendah, persatuan orang-orang kerdil? Dulu persatuan orang kerdil panggil saya ceramah. Semua rendah-rendah tuan. Rendah, hak lelaki pun rendah, hak perempuan pun rendah. Nama kerdil. Yang saya seronoknya, yang perempuan kerdil, laki dia tinggi, normal, 5 kaki 6 inci, 5 kaki 7 inci. Yang perempuan tadi 2 kaki 3 kaki. Kalau ikut logik abang, saya faham abang kata Aisyah tu kecil, Nabi tu besar, Aisyah tu kecil, penderaan. Habis tu perempuan kerdil nikah dengan laki-laki normal, tak penyiksaan untuk dia, elok je beranak pinak. Kalau gitu perempuan kerdil tak boleh nikah, kena nikah dengan laki-laki kerdil juga. Jangan cakap macam tu bang. Yang keempat, kita tutup semua benda tu. Baik kerdil ke, baik dia kecil ke, baik umur ke, baik dia tinggi ke. Yang menyuruh Nabi Muhammad kahwin dengan Aisyah ialah Allah bang. Allah yang suruh kahwin. Takkan Allah nak buat zalim pada Siti Aisyah. Allah tu maha baik, Allah tu maha lembut, Allah tu maha mengetahui. Yang suruh tu Allah bang. Allah tak akan buat satu benda yang menyusahkan orang lain. Dalil Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidak menyusahkan manusia. Aisyah pun tak pernah komplain, bapa dia pun tak pernah komplain, kak dia pun tak pernah komplain. Abang komplain. Abang siapa? Adakah Allah Ta'ala nak buat perintah yang zalim pada manusia? Dah, pergi balik. Saya nak makan keripap. Otak tu dilutut. Meletakkan hukum Allah Ta'ala, meletakkan pada pemikiran dia. Pemikiran kita ni, otak kita pun Allah bagi, tiba-tiba nak pergi kaji hak Allah punya. Hak kita ni, otak ni pun Tuhan bagi dengan ihsan, belah daripada Allah. Bila dah rasa pandai, nak lawan pula hukum. Kata bodoh, marah. Hang kaji Quran saja. Wal Quranil Hakim. Bila Allah kata tempat tinggal hang di bumi, dan di bumi sahaja ada kehidupan. Yang tuan-tuan duk percaya orang pergi cari air di kutub selatan bulan tu pasal apa? Nak air ni, Pulau Pinang bersepah. Air hitam ada,
Air jernih ada, air yang hitam ada, air yang keruh ada di Malaysia ni. Tuan-tuan nak air apa? Air jernih ada di Perak, air hitam ada di Penang, air keruh ada di Melaka. Nak air apa? Air yang hangat ada di Kedah. Nak kata apa lah? Berlambaknya air takkannya habis. Berbilion-bilion manusia duk minum air tak habis. Hujan turun tiap-tiap hari tak pernah kering. Tiba-tiba kita meneroka ke bulan untuk mencari rumah kedua kita menggantikan bumi. Kepala otak kau berjambul punya kepala otak. Jadi pemikiran macam ni adalah pemikiran penipu. Siapa yang dapat tahu ini penipu? Orang yang mengamalkan suratul Kahfi. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, yakunu fi akhir zaman dajjalun ay kazzabun mumamwihun, kata Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan zahir yakunu fi akhir zaman ad-dajjalun. Dia gunakan kata-kata plural. Dia gunakan perkataan jamak. Dia tak gunakan perkataan singular, mufrad. Dalam hadis ni Nabi kata, yakunu fi akhir zaman, akan berlaku di akhir zaman dajjalun, pembohong-pembohong. Plural. Banyak. Maknanya bukan dajjal hak kita duk tunggu hak mata sebelah. Tu dajjal, bahasa kita dajjal. Dajjal itu. Ni hak Nabi sebut ni apa dia? Dajjalun. Maknanya pembohong. Tengok tang sini bohong, tengok tang sini pun bohong, tengok tang sini bohong. Masalah dia macam mana kita nak selamat daripada pembohongan itu? Hidayah daripada Allah. Macam mana nak dapat petunjuk daripada Allah? Baca surah Al-Kahfi. Setiap hari, subuh sekali, tang sekali. Kerana kata Nabi, ay kazzabun mumamwihun, iaitu mereka itu sanggup bersumpah, demi bersumpah, lepas bersumpah nak mengatakan bahawa mereka adalah betul, padahal mereka adalah pembohong. Maksudnya apa? Nak menafikan kebenaran Al-Quran. Apa makna kazzabun? Menafikan benarnya Al-Quran. Al-Quran dia cerdik, dia bagi tahu siap-siap jawapan. Hang tak payahlah pergi ke bulan, hang cari hidup di dunia, hang cari makna di dunia, hang cari kehidupan di dunia. Di dunia ni pun hang tak habis makan. Di dunia ni pun hang tak habis ronda lagi. Tuan-tuan pun di sini tak sampai lagi Kundasang. Berapa ramai yang sampai Kundasang? Ada 10 orang. Berapa ramai yang sampai di Mesir? Ada setengah. Berapa ramai yang pergi Mekah, baru 90% yang datang, ada 10% tak pergi. Berapa ramai yang pergi melancong ke Brunei, seorang pun tak nak pergi. Siapa sini yang pergi Wuhan, lagi tak mau. Yang di dunia ni pun tak habis ronda lagi, tiba-tiba tuan-tuan nak ronda ke bulan. Ni pemikiran ni. Dia kata kalau kita menemui air di bulan, so bermakna bila kita menemui air di bulan, bermakna kita boleh tinggal di bulan. Inilah berita gembira untuk kita. Siapa gembira? Duk elok-elok kat Sungai Tiram, nak pindah Sungai Bulan. Siapa? Dia kata kalau ada air di bulan, ini berita gembira untuk kita. Kita dah ada rumah nombor 2. So, kita boleh pindah ke bulan. So, kita boleh tinggal di bulan. So, Ustaz-ustaz ni so apa? So what apa? So. Bila abang pindah ke bulan, abang menetap di bulan, abang yakinkah abang boleh hidup di bulan? Satu. Yang kedua, agak-agak abang mati di mana abang? Kalau dah abang pindah ke bulan? Kawan saya duduk dengan saya lama di Ipoh. Hari kemarin dulu mati kat Tasik Gelugong. Pindah main duduk Tasik Gelugong, mati. Tuan-tuan duduk di bulan duduk di bumi Sungai Tiram punya lama. Pindah pergi bulan, bye-bye, aku pindah lah, dapat rumah lah, buat rumah lah, alhamdulillah lah. Nak pindah pergi bulan lah. Agak-agak dia mati lah di bulan. Sama kalau kita pindah pergi KL, dia mati dah kemarin dulu. Dulu duduk sini, lepas pencen dia mati di KL, mati kemarin. Dia dulu duduk di bumi, lepas tu lepas pencen pindah ke bulan. Agak-agak boleh mati tak di bulan? Boleh. Mati tang mana pun mati.
Jawapan dia ada dalam Quran. Surah Toha ayat 55. Minha khalaqnakum, daripada tanah kamu dijadikan. Wa fiha nu'idukum, ke dalam tanah kamu akan dimasukkan. Maknanya kamu mati di sini. Kalaulah tuan-tuan kata pergi ke bulan, mati di bulan, tuan-tuan dah menolak satu ayat Quran yang mengatakan manusia mati di bumi, masuk dalam tanah. Ayat Quran dah tak betul dah. Dia mati di mana? Dia mati di planet Marikh. Makna Quran tak betul ya. Itulah nama dia Dajjalun, menipu supaya kita meninggalkan Quran. Supaya kita tak percaya pada Quran. Allah bagi jawapan, semua ada dalam Quran. Sebab tu Allah kata, wal Quranil Hakim, demi Al-Quran yang bijaksana. Tuan-tuan ni, di tangan tuan-tuan, dalam paket tuan-tuan, semua ada handphone. Ni, depan kita ni, kamera ni, handphone semua. Siapa yang mula-mula buat handphone? Mesti ada orang ni. Nama apa? Tak tahulah, Steve Jobs ke? Mark Zuckerberg ke? Kita pun tak tahu. Kita kan jadi nak ingat nama. Siapa yang mula-mula buat telefon? Oh, ada kata Pak Cik Bell. Pak Cik Graham Bell. Siapa yang mula-mula buat kereta api? Ada, kita ingat nama dia. Siapa yang mula-mula cipta lampu elektrik? Ada. Siapa yang mula-mula sekali, yang mula-mula sekali buat kereta? Tak tahu, Ford ke, Daimler ke, kita tak tahu, tapi nama ada, mungkin Ford. Siapa yang mula-mula mencipta kapal terbang? Oh, dia kata mungkin Wilbur Wright, Oliver Wright. Orang yang pertama, Ustaz. Siapa yang mula-mula mencipta penicillin? Ada, Ustaz, nama-nama Syekh. Siapa dia yang pertama sekali diiktiraf sebagai doktor, jururawat dalam dunia? Ada nama dia. Ada nama dia. Siapa manusia yang pertama? Allah bagi jawapan, Adam. Wa iz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ard khalifah. Adam nama dia. Ada tak? Ada tak kubur Steve Jobs? Ada. Ada tak kubur Graham Bell? Ada. Ada tak kubur Daimler? Ada tak kubur Ford, Henry Ford? Ada. Ada tak kubur Nabi Adam? Ada. Tetapi manusia ubah kepercayaan Al-Quran. Ubah maklumat yang ada dalam Quran. Manusia diberitahu, manusia ini berasal daripada beruk. Monyet, beruk. Soalan saya senang ya. Pada pentaksub teori Darwin, beruk yang pertama nama apa? Dan mana kubur dia? Bukan susah. Tuan-tuan duk belajar dekat universiti, duk belajar dekat sekolah. Ya, kita melalui proses evolusi ya, manusia melalui proses evolusi. Evolusi yang pertama adalah berasal daripada beruk, chimpanzee, monkey semua, orang hutan, dan berjalannya adalah 4 kaki ya. Bulunya memenuhi daripada muka sampai ke punggung ya. Kemudian selepas beberapa lama sekali dia akan bertukar menjadi kurang dah bulu dia, jalan pun dah tegak sikit, akhirnya menjadi manusia. Ini dipanggil apa ya? Teori evolusi. Janganlah dengar ya. Cikgu, beruk yang pertama tu nama apa? Yang daripada beruk itulah jadinya cikgu, nama apa? Saya tak dari beruk cikgu, saya daripada Adam. Adam tu ada kuburnya. Nenek saya pun nama dia Hawa, ada di Judah. Judah tu pun ambil daripada nama nenek Jaddah. Itu dia. Quran sebut Adam, sebut Hawa dalam hadis, dan ada kuburnya manusia yang pertama. Jadi soalan saya, beruk yang pertama sekali yang nak jadi manusia itu nama apa? Cita? Nama apa? Sebenarnya dia teori. Kalau teori tak payah ajar. Dia bukan fakta. Tak payah diajar. Sebab bila diajar tiap-tiap hari orang percaya. Lupakan teori itu. Ambil yang fakta. Faktanya ialah daripada Al-Quran. Sebab itu kenapa Yasin dipanggil inti Quran? Hang kaji saja Quran tu. Yasin tu hang kaji je. Dia smart. Apa makna hakim? Wal Quranil Hakim. Oh, panjang.
Apa makna hakim? Smart. Smart. Orang Kedah, orang Penang, orang kita main smart ni segak ambil hang smart. Pakai baju masuk dalam, rambut belah tepi ambil hang smart. Tu bukan smart maklum. Tu segak. Tu kemah. Tapi dia tak kerja kemah tak, dia kerja pasti. Astagfirullahalazim. Payah dia cakap. Nak kata bodoh marah pula. Smart maknanya cerdik, smart maknanya orang yang bijak, smart maknanya ni smartphone, pintar. Ni smart microphone, pintar, mikrofon pintar. Dia kontrol suara. Agak-agak suara saya slow, mikrofon dikuatkan suara. Tu nama dia smart. Agak-agak saya ni suara adik sikit je pada Ustaz Allah Khairi tu, mikrofon ni akan volume slow sikit. Tak payah cakap kuat pun tak apalah. Saudara usah pula lagi tuan-tuan, tak payah. Tu smart. Kipas aircon, smart aircon. Orang ramai dia kuat automatik. Bila orang tak ada, dia slow balik. Jimat elektrik, itu nama dia smart. Smart car, smart vehicles. Kalau berhenti dekat traffic light, enjin dia stop, dia guna bateri, petrol jimat. Lagi jimat, tak payah pakai petrol, pakai bateri, pakai elektrik, jalan saja, tak payah guna petrol. Lagi jimat, jalan kaki. Allah tuan-tuan, itu nama dia smart. Smart door. Sekarang ni orang panggil smart door, smart hotel. Allah. Saya masuk satu hotel, tak ada orang. Di bahagian penyambut tetamu tu, resepsionis tu, tak ada orang. Oh sudah. Dia tulis tu, sila ambil kunci anda di loker nombor ni. Loh. Sila tekan nombor ni. Tok tek, nombor paskut dia tu. Rupanya nombor kita, bilik kita tu, tekan nombor tu, buka pintu ambil. Lah, macam peti besi kebai pula. Bila saya berjalan, gelap. Bila saya berjalan 2-3 tapak, lampu automatik menyala. Oh, kata tak ada orang. Pandai pula pasang lampu. Pok-pok ni. Malah mereka ni. Memang tak ada orang. Habis tu lampu menyala, dia menggunakan suhu badan saya. Suhu badan itu menjadikan lampu menyala automatik. Bila saya dah lepas tu tuan-tuan, lampu tadi padam. Main-main lah pula. Alay. Dah lah aku tengah malam ni. Aduh. Hantu ke apa ni? Sat buka, sat tutup, sat buka, sat tutup. Bila lift berhenti depan saya, gelap. Bila saya masuk, pam, terah. Depa ni apa jenis hotel ni? Rupanya smart hotel, jimat elektrik. Dia hanya menyala bila ada orang, ada bergerak, ada pergerakan, baru dia menyala. Tu nama dia smart, pintar. Bukan smart tu sega. Allah Ta'ala kata Al-Quran itu smart. Nampak? Al-Quran itu pintar. Baik. Tuan-tuan beli iPhone. Tuan-tuan beli iPhone. Sementara ni duk pakai Redmi. Bagus juga. Nokia lagi lemah. Hak lama. Ikat dengan getah. Bila punya zaman ni tok tak tahu. Pak Long hang bagi ikat tok. Pecah kat 20 kali boleh pakai. Tok. Pakailah yang ni tok. Ni menentang apa? Smartphone. Pilah beli murah. Tok duit banyak. Dia pun pergi supermarket. Pergi. Tok Wan dia pergi. Tanya kat Cina. Ni menatang apa? Ini bukan menatang. Ini smartphone. Aku tahu lah bukan menatang. Bodoh ni pun. Nama apa? Oh ini iPhone 14 Pro . Dia canggih kan ni? Wah ini banyak canggih . Banyak canggih. Si kalangan you punya. Si kalangan you punya mau bayar bil you pakai ini sajalah. Oh boleh bayar ini boleh.
Sekarang kalau you punya handphone orang curi ya tak lah guna punya sebab dia tak lah boleh pakai punya. Nombor dua, you punya handphone boleh trace sebab dia kita ada connecting punya, dia curi pun tak lah guna punya lah. Bodoh punya orang lah curi dia kata. Oh, sekarang kalau you pakai ini smartphone you punya gambar wah banyak terang. Apa saya? Ada 3 kamera besar, 2 kamera kecil. Wah, banyak terang kalau you mau video call memang cantiknya. Harga berapa? Harga taklah mahal lah, 5,000 cukup lah boleh kasih. 5,000 boleh lah ambil satu. Satu saja kah? Satu cukup lah. Abang tadi bawa balik iPhone dia, pi buat balik ke rumah dengan kotak putih dia duk atas cushion. Isteri dia mai bawa ayat kopi ala Kazim. Tak mana faham, tak faham sudah. Isteri dia tanya, "Menatang apa tu abang?" "Ini bukan menatang mak, ini iPhone 14 Pro lah." "Tahu lah abang, oi, jangan kita bodoh sangat telefon. Nama apa?" "Oh, iPhone." "Apa kelebihan dia bang?" Si kalang. Dia ulang balik apa hak Cina tu kata si kalang. Entah deh. Oh, canggih ya abang. Sebab tu abang beli canggih. Clear, gambar besar dia punya apa pun besar terang-terang lah. Oi, habis-habis tu minum segelas kopi, cawan kopi, dia pembuh dalam kotak. iPhone dia pergi letak dalam almari. Tak pakai. SIM card pun tak ada, line pun tak ada, apa pun tak ada, duk syukur. Sekarang ni iPhone tu pintar tak? iPhone tu pintar tak? Tak pintar lah. Sebab apa? Sebab dia tak pakai. Dia akan jadi pintar kalau kita pakai. Al-Quran tu pintar, tak pakai, duk kemas. Bila nak nampak pintar? Beli Quran mahal-mahal, lawa-lawa, paket lawa-lawa, buh situ. Cantik kan mama? Cantik bu. Kalau merah-merah je, hijau-hijau je baru nampak cantik Quran kita. Baca dah, ambil dah, pengajaran dah, sebiji macam iPhone 14 Pro. Dia tak nampak cerdik. Nak nampak cerdik, ambil Quran. Okey, apa yang nak buat hari ni? Banyaknya. Berjaya kita cemerlang di dunia dan di akhirat. Nak ambil apa Ustaz? Tak usah ambil apalah. Saya kata dulu, ambil nama surah je. Ambil nama surah je. Al-Fatihah, Al-Baqarah, surah lembu betina. Tuan-tuan, kita ni duk diajar bodoh macam lembu. Hai ingat aku lembu. Hai ingat aku lembu dicucuk hidung. Apa ingat aku lembu nak sembelih apa. Saya agak lembu. Padahal lembu tu nama surah. Boleh je bubuh Al-Fatihah Muhammad dah, Al-Fatihah Al-Baqarah. Boleh je Al-Fatihah Ibrahim dah, Ibrahim tengah, Muhammad tengah, Al-Baqarah nombor 2. Kaji kenapa Allah letakkan nama surah lembu betina pun cukup dah. Jomlah tuan-tuan kaji pasal lembu. Tang situ dah cukup dah. Hebatnya Quran. Orang yang meniaga susu lembu menghasilkan pendapatan $1 trilion setahun tuan-tuan. Orang Melayu kata bodoh, lembu tu bodoh, tak usah bela lembu. Yang bela Australia, yang bela New Zealand, yang bela Belanda. Akhirnya di rumah kita semua susu mereka. Dash lady pun ada, dash baby pun ada, semua hak mereka punya. Padahal Baqarah turun kat kita dulu. Kusien kereta kita semua nak kusien. Semua ambil susu lembu punya kulit. Kita tak jual pun lembu punya kulit, tak bela pun tak. Tiap-tiap tahun korban import daripada Kemboja, Siam, bela dak agak tak cukup. Dalam Malaysia ada 6,000 masjid. Ada 6,000 masjid, kalau satu masjid buat 10 ekor lembu korban,
Duk ada 60,000 darat dengan 5,000 sekong. Duk ada berapa ratus juta. Tuan-tuan tak nak jadi jutawan ke dengan belah lembu? Jual korban saja, belum masuk akikah, belum masuk kenduri kahwin. Betapa besarnya ekonomi yang melibatkan lembu, tuan-tuan. Panggil anak-anak kita yang bersabung nyawa jadi food rider. Kumpulkan balik budak-budak yang jadi food rider, yang bersabung nyawa tengah hari, tengah hujan, tengah panas. Bagi dekat mereka ladang, suruh mereka belah lembu. Lagi bagus. Tiap-tiap hari cuba tuan-tuan cek berapa orang Melayu yang mati sebab jadi food rider. Dilanggar. Berapa ramai, tuan-tuan? Bangsa apa yang paling ramai jadi benda itu? Saya tak hina mereka, tapi ini berbahaya. Risiko kemalangan sangat tinggi. Orang asing pula order barang kat mereka. Kita pula pilihan mereka pula. Bagi dekat anak-anak muda ni satu ternakan, bagi dekat mereka satu kawasan. Buat perumahan yang cantik untuk mereka beranak pinak, kemudian belah lembu. Susu boleh dapat, daging boleh dapat, kulit boleh dapat. Macam-macam benda boleh dapat daripada lembu saja. Kalau tidak Allah tak sebutlah nama-nama binatang dalam Quran. Ada lembu, ada lebah, ada semut. Adanya yang kita sebut gajah. Adanya surah yang kita sebut sebagai surah gajah, surah lebah, surah semut, surah labah-labah. Mesti ada sebab kenapa Allah Ta'ala sebut. Baik, tuan-tuan buka di dalam surah Yasin. Betapa besarnya ekonomi dalam surah Yasin. Disebutkan dalam surah Yasin tentang laut. Bagaimana bahtera berlayar di laut. Kemudian Allah sebut dalam Yasin, Nun, tentang matahari dan bulan. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Zalika taqdirul azizil alim. Kaji tentang bulan bintang dapatlah. Tuan-tuan kaji daripada surah Yasin. Ada satu ayat yang disebut akhdarinara, daripada pokok yang berwarna hijau boleh menghasilkan api. Orang putih dia kata petrokimia akan habis dalam tempoh beberapa tahun. Minyak yang digali dalam laut akan habis. Tak pandai pula mereka sebut. Bukan setakat minyak mereka dakwa akan habis. Lelaki pun akan pupus. Tuan-tuan baca artikel tu. Saintis percaya lelaki akan pupus dalam tempoh 100 tahun akan datang. Loh kepala otak hang. Sampai ada orang kita percaya. Ustaz, soalan, katalah dalam satu kawasan, okey, misalnya kampung ke bandar ke, semua perempuan, okey, seorang je lelaki, okey. Siapa yang nak mandikan, semayangkan si lelaki tersebut? Kampung tu di mana, Kak? Kampung apa? Tak, ni bukan kampung apa. Katakanlah seorang aja, tak adalah orang lelaki, perempuan semua. Siapa yang nak mandikan mayat lelaki tu, tak? Tak, soalan saya, kampung tu di mana? Tak, ustaz ni bodoh betul lah. Ni contoh. Akak lah bodoh. Akak bagi contoh benda yang mustahil berlaku. Ustaz, tak ada yang mustahil kan? Tak ada mustahil kan? Okey. Kalau akak tahu benda itu, akak telefon saya. Kalau jadi benda itu, akak telefon saya. Itulah jawapan dia. Ustaz Kazim, tolong mandikan mayat ni. InsyaAllah kami datang. Akak berfikir benda yang tak ada. Dah dalam Quran kata, min zakarin wa unsa, akan adanya lelaki, akan adanya perempuan. Yang susah hati, siapa? Tapi Ustaz, hadis Nabi yang kata 50 perempuan, 1 laki-laki tu. Bawa balik bincang hadis tu. Maksud menguruskan seorang laki-laki, menguruskan 50 perempuan.
Bukan nisbahnya selaki-laki sikit, perempuan ramai. Tak, di Malaysia ni laki-laki ramai pada perempuan. Tambah di Penang ni, Allah, Vietnam ramai, Bangla ramai, Nepal ramai, Afrika, stok banyak kat liha, jenuh pilih. Maksud menguruskan. Sebab tu saya seronok bila P. Ramlee buat filem betina dengan perempuan. Dalam filem Musang Berjanggut. Anda nak kahwinlah dengan anak-anak menteri. Pilihlah yang mana anak anda suka. Anak anda takkan pilih mereka ayah anda. Kerana apa anak anda? Sebab mereka semua betina, bukan perempuan. Cis, anak anda menghina. Carikan kepada ayah anda, mana dia perempuan, mana dia betina, ayah anda nak tengok. Cari. Ini cerita tu. Musang Berjanggut. Dia ambilnya gula, buah beras, buah garam, buah cengkih, buah lengkuas, semuanya ada. Gawe satu bakul berjalan. Hui berjalan. Siapa yang boleh masak, yang dia bawa, itulah perempuan. Bagi faham dia. Dia bezakan antara betina dengan perempuan. Yang betina dia tengok, ni gila punya orang, campok semua mak nikah. Tapi hak perempuan, dia asin, dia asin, dia asin, dia asin. Sampai bila P. Ramlee makan dengan tuan rumah tanya, daripada mana kau dapat semua benda ini? Aku tak beli semua benda ini. Daripada bungkusan anak muda inilah, kata bini dia. Bangun P. Ramlee, dari bungkusan hamba, teng. Terus menikah. Pasal apa? Tu perempuan. Pahaman dia. Ada tak beza lelaki dan jantan? Ada. Bandingan dia begitu. Tuan-tuan ni jantan ke lelaki? Saya tak jantan, saya tak lelaki ustaz. Saya abang Tesla. Allahu Akbar. Payah cakap entar. Subhanallah. Bunyi pun. Ada beza. Hak laki-laki bertanggungjawab. Jantan ni, aduh. Dalam surah itu, dia sebut kepada kita dalam surah Yasin, akan keluarnya daripada pokok yang berwarna hijau api. Jadi kalau betul lah petroleum, petrokimia, gas akan habis, jangan susah hati, kata Allah dalam surah Yasin, daripada pokok yang berwarna hijau boleh menghasilkan api. Nama dia apa? Biodiesel. Lama dah tuan-tuan Quran sebut. Macam mana nak menghasilkan daripada pokok bahan sumber api kita? Kalaulah anak-anak kita ni tuan-tuan, budak-budak sekolah kita baca Quran, tadabbur Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mereka jadi hebat tuan-tuan. Macam saya sebutkan tadi, bagi dekat mereka ladang, macam kita buat felda daripada tahun 50-an dulu. Bagi ladang, bagi rumah, bagi tapak rumah, bagi mereka bekerja di ladang sawit dan getah. Tu nama dia felda. Sekarang kita tak buka sawit getah dah. Kita buka ladang ternakan. Bela lembu, bela kerbau, bela kambing, bela biri-biri. Bagi mereka rumah, bagi mereka tanah, tapak rumah, buat sekolah untuk anak-anak mereka, terjamin mereka. Buat sistem tu balik tuan-tuan. Sayang tuan-tuan, bila ekonomi yang begitu besar dapat pada bangsa lain. Baik, kemudian dan kata dia cukup melengkapi, dan juga melengkapi ia di atas dalil-dalil yang putus dan ilmu-ilmu yang maknun dan makna-makna yang halus dan janji-janjian yang disukai dan takut-takutan yang melampau dan isyarat yang menerangi dan saksi-saksian yang cukup keindahan dia. Masya Allah. Awal-awal tadi, wal Quranil Hakim, kita cari saja kebijaksanaan Al-Quran, pintarnya Al-Quran, hebatnya Al-Quran. Tuan-tuan, kita duduk di Pulau Pinang ni, depan tu roundabout, roundabout, perkena Cakutiau, nak main masjid, roundabout. Keluar depan tu pula traffic light. Keluar tu traffic light.
Lampu merah lah pula. Panjang, rosak. Apa lama. Hijau jalan. Tengah duk bawa elok-elok hijau, mai kuning pula dah. Kita pun jaga-jaga lah kuning. Susah duk pecut lagi. Yang mana hak hijau tu sabar lah dulu. Jangan dah sah kata hijau jalan terus. Mana nak tahu mak rempit banyak. Sabar sekejap tu. Tuan-tuan ingat saja-saja ke? Hijau, merah, kuning. Itulah ilmu Quran. Yas'alunaka anil mahid. Qul huwa azam fa'tazilun nisa'a fil mahid. Allah cerita tentang haid. Wala taqrabuhunna hatta yathun. Janganlah kamu campuri mereka, hampiri mereka sehinggalah mereka bersih. Bila merah, stop. No entry. Apa tak ada warna lain? No entry. Ustaz, tukar warna purple. Pergi cakap kat JKR. Kami mencadangkan supaya JKR menukar lampu isyarat merah kepada purple. Agak-agak dia pun setuju tak? Tak setuju lah. Sebab satu dunia, merah mesti stop. No entry, stop. Merah. Quran sebut lama dah. Isteri kamu merah, stop. Tengok saja, duduk dia. Line clear, green lane, jalan. Abang oi, tak tahu nak kata haid ke tak haid, tapi dia jadi kuning apa lagu. Berhati-hati, duduk dia. Main masjid, iktiqaf. Lagi cerdik, orang perempuan tu ada haid berapa hari. Lagi cerdik berapa hari. Hari ni manusia lagi cerdik, traffic light dia bubuh nombor. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 7, 5. Masuk 4, 3 tu pegang gear dah. Dia kira pula isteri dia haid berapa? 7, 6, 8. Pegang gear terus dah. Tak pernah faham, tak faham sudah. Apa yang kita buat sekarang ni semua tiru pada Quran. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari satu jalan, bulan satu jalan. Dia takkan accident. Sebab tu tuan-tuan, balik kepada sistem jalan raya. Kalau kamu nak selamatkan motosikal satu lane, lori bas satu lane, kenderaan laju satu lane, insya-Allah kemalangan dapat kita kurangkan. Nak elakkan mustahil lah. Batuworth Kulim Expressway. Motor tepi sekali, motor hujung sekali, buat guardrail pula. Hang jangan katai duduk sini. Hak lori belah sini, kereta belah sini jalan. Tuan-tuan buat kajian tengok. Batuworth Kulim Express tu, berapa ramai orang mati accident? Dia asinkan penunggang motosikal, dia letakkan hak motor lagu ni, hak bas lagu ni, lori lagu ni. Kita hari ni letak segala makneka dalam jalan raya. Motor besar, EX5, Y3 suku, buh sekali. Bas, lori bapak segala lori, kereta laju, kemudian berhati-hatilah di jalan raya. Nak berhati-hati apa? Blind spot ada, hak mabuk ada. Depa 4 tayar, kita 2 tayar. Maka berikan keutamaan. Yang naik motor, hampa duduk sini. Banyak dah kita buat di Kuala Lumpur, laluan motosikal. Di KL, laluan bas, laluan kenderaan berat. Lama dah Quran buat, tuan-tuan. Masya Allah. Sistem jalan raya ada dalam surah Yasin. Tuan-tuan, saya baru baca sikit. Punya banyaknya lagi kelebihan Yasin. Belum sampai lagi. Baca 2 baris, menyimbang 8 minit. Bila nak habis? Jadi kita sambung bulan depan ke 3 bulan. Tu pun kalau panggil tak main dah. Jadi cukuplah sekadar itu.
ada rezeki kita akan sambung lagi kelebihan daripada surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arsyil karim. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Bismillahi arqi wallahu yashfik. Allahumma rabban nas muzhibal ba's ishfi anta syafi wa la syafi illa anta wa la yughadir saqaman illa anta. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan bolehlah memberikan sumbangan untuk dana masjid ya di Sungai Tiram. Saya rasa tabung-tabung banyak untuk tuan-tuan bagi sumbangan. Masjid kita pun cantik, masjid kita ni pun aktif, sudah pasti memerlukan sumbangan yang besar, perbelanjaan yang besar. Jadi saya harap pada tuan-tuan dapatlah kita bantu masjid untuk bertambah aktif lagi dengan tuan-tuan menderma kepada tabung-tabung yang disediakan kepada tuan-tuan. Wallahu a'lam. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.